Pavitra Parmasium dari kumpulan 1. Assalamualaikum, saya Muhammad Ahmad Akil daripada grup 1. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazwan Iqmal, ahli dari grup 1. Hai, nama saya Nur Fazli Farhana binti Muhammad Arifin dari grup 1. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syawani daripada grup 1. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk hipertensi. Berkenaan hipertensi. Hipertensi atau dikenali sebagai tekanan darah tinggi. Tajuk hipertensi. Okey. Apa itu hipertensi yang selalu orang kata? Mungkin pressure atau tekanan darah tinggi. Okey. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah mengalami peningkatan yang memberikan gejala yang berlanjut pada sesuatu organ dalam tubuh badan kita. Hal itu dapat menimbulkan kerusahan yang lebih berat, misalnya stroke yang selalu terjadi pada otak dan menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Selain itu, penyakit jantung koroner yang terjadi kerusahan pembuluhan darah jantung dan hypertrophy ventricular kiri terjadi pada otot jantung kita. Hipertensi juga dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal atau penyakit pembuluhan lain. Oleh itu, penyakit ini boleh dapat kepada orang yang berlebihi 40 tahun. Hipertensi boleh didefinisikan sebagai rata-rata tekanan sistolik 140 mmHg dan tekanan darah diastolik iaitu 90 mmHg. Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa hipertensi adalah tekanan darah yang 140 per 90 mmHg dengan 2 kali pengirahan. Selain itu, apakah punca hipertensi? Punca pertama adalah genetik. Genetik tentukan dalam DNA turut boleh menyebabkan wujud hipertensi. Punca yang kedua adalah pengambilan garam berlebihan. Ia boleh mendapatkan risiko untuk kita. Pengambilan garam secara berlebihan sama ada berlangsung atau garam yang terkandung dalam makanan diproses akan meningkatkan risiko untuk mengalami tekanan darah tinggi dalam tubuh badan kita. Punca yang ketiga adalah kurang kaliman dalam tubuh badan kita. Okey, oleh itu individu yang mengambil makanan dengan kaliman dalam jumlah seimbang akan kurang risiko untuk mendapatkan tekanan darah tinggi. Seterusnya, ubat pun boleh juga mendapatkan tekanan darah tinggi. Ya, pengambilan ubat tentukan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi sebagai kesan sampingan. Okay, punca yang terakhir adalah masalah buah pinggang. Okey, buah pinggang adalah organ yang sangat penting dalam tubuh badan kita. Ia bertanggungjawab berfungsi untuk menyingkirkan bahan buangan dan toksik ketika kita kencing. Okey, itu saja punca. Kesan akan dibentangkan oleh rakan lain. Terima kasih. Apakah simptom-simptom hipertensi atau darah tinggi yang kronik? Antara simptom-simptom darah tinggi ialah sakit kepala yang serius. Kedua, sesak nafas. Ketiga, pendarahan hidung. Keempat, wajah kemerah-merahan. Kelima, pening kepala yang teramat. Yang keenam, sakit dada. Ketujuh, mata menjadi kabur. Kelapan, darah dalam air kencing. Kesembilan, kekeliruan atau kelesuan. Kesepuluh, degupan jantung yang tidak normal. Sekiranya mengalami simptom-simptom darah tinggi yang seperti ini, kita haruslah pergi membuat pemeriksaan dengan segera. Tak semua orang terima penyakit hipertensi ni dan tak semua orang yang menerima kesan daripada penyakit hipertensi. Sebab apa? Sebab hipertensi ni jarang mengenai kesan. Tapi bila kesan awal dia dah terkena pada individu tu, efek dia orang kata membawa kepada kematian jugalah. So penyakit hipertensi ni saya boleh kaitkan dalam 3 bahagian. Individu biasa, ibu yang hamil, orang yang hamil lah kan, bayi yang masih muda ataupun kanak-kanak.
ketiga-tiga warga ni, jenis berlainan usia, berlainan fizikal, dia tetap akan menerima efek yang sama. Okey, kesan penyakit hipertensi yang dialami oleh individu adalah pening kepala. Korang mesti expect kan, alah pening kepala biasa je, sakit makan Panadol, saya tak ada. Kepada individu yang mengidap penyakit hipertensi, dia punya pening kepala dia lain macam. Dia macam lebih cenderung pada bahagian belakang kepala. Pening kepala tu dia macam datang bila-bila masa je. Tak kisah kita tengah buat kerja ke apa kan, dia still akan target belakang kepala juga. Selain pening kepala, individu yang mengidap penyakit hipertensi ni, dia akan menerima sakit di telinga dengan cara yang berdenyut. Berdenyut di telinga ni terus efek pada otak. So dia boleh menyebabkan seorang tu stres, sakit. Individu yang mengidap penyakit hipertensi ni juga akan menerima gangguan pada penglihatan. So macam like kita pandang matahari kan, pandang lampu ke, kita boleh jadi silau. Dan penyakit hipertensi ni juga boleh menyebabkan individu tu pengsan. Dan efek hipertensi kepada ibu mengandung pula, biasalah tadi pitam, pengsan. Selain daripada tu boleh menyebabkan muntah. Ibu-ibu mengandung ni tak boleh tengok lampu berkelip tau, dia automatik muntah. Dia tak boleh tengok benda yang tak selesa kat mata dia. Selain daripada tu, dia efek kepada bayi sebab dia punya sel-sel semua masih muda lagi. So efek hipertensi kepada bayi dan kanak-kanak. Firstly, bayi, masalah pertumbuhan pada bayi boleh menyebabkan sawan. So pada kanak-kanak di usia muda ni boleh mengalami sakit kepala dan lesu, cepat lesu dan kelepuhan pada wajah. So that's it, efek kepada orang yang mengidap hipertensi. Jika hipertensi ni kesan dia lebih memudaratkan, orang itu mungkin akan mengalami stroke, taklah macam kegagalan dalam penglihatan. Berlaku. Cara yang pertama ialah dengan bersenam secara rutin dan berbasikal selama 2 hingga 3 jam juga dapat mengelakkan hipertensi, di samping dapat mengekalkan gaya hidup sihat. Selain itu, mengamalkan pengambilan makanan yang rendah lemak dan kaya dengan serat, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran, supaya dapat melancarkan penyingkiran garam yang berlebihan di dalam badan. Seterusnya, kita juga perlulah mengurangi garam dan mengambilnya tidak lebih dari 1 sudu teh dalam sehari agar pemakanan kita seimbang. Di samping itu, kita hendaklah menjaga berat badan ideal. Hal ini kerana demikian, berat badan berlebihan boleh membuatkan seseorang lebih berisiko untuk mendapat hipertensi. Akhir sekali, berhenti merokok tidak menyebabkan hipertensi secara langsung, tetapi rokok boleh membuat arteri menyempit sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan Jadi, apakah jenis rawatan yang digunakan untuk merawat penyakit hipertensi ini? Terdapat beberapa jenis rawatan yang digunakan untuk hipertensi ini. Salah satunya adalah diuretik, beta blocker, calcium channel blocker, angiotensin converting enzyme inhibitors dan juga angiotensin receptor blocker. Okey, saya akan ambil beta blocker sebagai satu rawatan untuk hipertensi ini. Rawatan beta blocker ni sebenarnya dia menghalang reseptor adrenergic yang terlibat dalam menghasilkan epinefrin ataupun hormon neurotransmitter yang mengecutkan salur darah ataupun dikenali sebagai adrenalin. Dalam bahasa mudah kita akan faham, rawatan ni dia lebih kepada macam dia mengurangkan degupan jantung dan kurangkan tekanan darah pesakit. Jenis-jenis ubat dalam rawatan beta blocker ni adalah atenolol. Ubat atenolol ni kita akan mulakan rasa mual, vertigo, loya dan juga letih. Yang kedua, metoprolol. Kita akan mula rasa letih, sakit kepala, gangguan tidur. Okey, bagi rawatan yang kedua adalah calcium channel blocker. Dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai penghalang saluran kalsium. Calcium channel blocker ni dia lebih kepada macam saluran ini sebenarnya bertanggungjawab sebagai saluran untuk kemasukan kalsium ke dalam sel otot untuk merangsang pengecutan otot, lincin dan juga otot jantung. Bahasa mudah yang saya dapat terangkan kat sini, dia sebenarnya mengurangkan tenaga yang diperlukan jantung untuk mengalirkan dan mengepam darah. Lagi bahasa mudah kita sembang, dia stabilkan pernafasan je lah. Okey, bagi ubat untuk calcium channel blocker ni, ubat dia adalah nifedipine. Ubat ni bagi kesan kesampingan dia, kita akan merasa sakit kepala juga sembelit. Ubat kedua adalah amlodipine. Kita akan merasakan odema, letih juga mengantuk. Okay.